Nampaknya semakin hari semakin banyak laporan dan berita berkenaan dengan kemalangan ini kita dengar di negara kita. Ia agak membimbangkan. Tapi mungkin kebimbangan kita disahkan lagi dengan data. Itu apa yang kita dapati pada hari ini apabila firma pendidikan pemanduan antarabangsa Zutobi mengeluarkan laporannya berkenaan dengan pemanduan untuk tahun 2022. Seperti yang kita sebut dalam tajuk utama sebentar tadi, Malaysia antara negara paling bahaya untuk memandu di seluruh dunia. Pertama sekali untuk kita faham, bagaimana Zutobi menilai, bagaimana ia menentukan di mana ranking sesebuah negara itu untuk menentukan sama ada ia bahaya ataupun tidak untuk pemandu. Lima kategori, 5 kriteria digariskan untuk menentukannya. Anggaran kematian akibat kemalangan jalan raya, had laju maksimum di negara itu, kadar pemakaian tali pinggang keledar atau seat belt juga diambil kira, kadar kematian akibat pemanduan mabuk, drunk driving. Dan akhir sekali juga berkaitan dengan pemanduan mabuk, kadar kandungan maksimum alkohol yang dibenarkan mengikut undang-undang dalam darah ketika memandu. 5 kriteria ini menentukan. Dan sebelum kita pergi kepada antara negara paling bahaya untuk memandu, ini adalah negara antara yang paling selamat. Top 5, 5 teratas. Pertama sekali adalah Norway, kemudian Iceland, Estonia, Jepun dan juga Moldova. Jepun satu-satunya negara Asia yang berada dalam top 5 senarai negara paling selamat untuk memandu mengikut laporan Zutobi ini. Dan ini pula adalah di mana Malaysia berada. Perlu diingatkan bahawa senarai ini hanya mengukur 53 negara sahaja, bukan semua negara. Tapi itu juga cukup untuk kita memberikan gambaran kepada situasi pemanduan di Malaysia. Daripada 53, akhir sekali Afrika Selatan, negara jiran Thailand, second last 52, Malaysia tidak jauh, 46. Antara 53 negara yang ditinjau berdasarkan 5 kriteria tadi, Malaysia adalah negara yang 46 ke 46. Paling tidak selamat, antara paling tidak selamat untuk memandu kenderaan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada tangga yang bawah sekali. Ini adalah skor Malaysia secara terperinci yang menerangkan data ini. Anggaran kematian akibat kemalangan jalan raya di negara kita untuk setiap 100,000 orang, 22.5 orang. Itu sebenarnya adalah penambahbaikan sedikit, menurun berbanding tahun 2021. Ramai antara kita yang tahu, had laju maksimum di Malaysia adalah 110 km sejam untuk lebuh raya besar antara negeri sebagai contoh plus. Kadar pemakaian tali pinggang keledar agak tinggi tapi masih lagi rendah berbanding dengan banyak negara. Tidak sampai 74%. Dan mungkin mengejutkan setengah pihak apabila kita melihat tajuk-tajuk abang berita sejak beberapa tahun lepas, kadar kematian akibat pemanduan mabuk sebenarnya rendah. 0.1% dan kandungan maksimum alkohol yang dibenarkan dalam darah untuk dibenarkan memandu di Malaysia adalah 0.08% GDL. Ini bermakna negara memperoleh 5.63 mata keseluruhan seperti yang kita sebut tadi, 46 daripada 53. Tetapi antara yang lain dapatan yang menarik berkenaan dengan Malaysia dalam topik pemanduan dalam laporan ini adalah Malaysia mempunyai kandungan maksimum alkohol dibenarkan untuk memandu terendah antara semua 53 seri dengan Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara Afrika Guyana 0.08. Tapi pada masa yang sama, kadar kematian akibat pemanduan mabuk terendah 0.1%. Ini menimbulkan persoalan mengapa kita berada hampir bawah sekali, 40 lebih daripada 53%. Mungkin kerajaan perlu melihat solusi-solusi yang menarik yang berada di luar kotak. Tapi mungkin perkara-perkara unik juga perlu kita pertimbangkan. Jerman sebagai contoh dalam senarai ini adalah negara yang mempunyai hal laju tertinggi. Sebenarnya tidak ada hal laju. Satu-satunya negara di dunia yang tidak ada had laju di dunia adalah Jerman. Adakah kita sudah perlu melihat penyelesaian yang mungkin berada di luar kotak? Tidak semestinya mengatakan tidak ada hal laju, tapi kita lihat pada data yang lain, kadar kematian akibat drunk driving agak rendah, kadar alkohol yang dibenarkan antara terendah di dunia, tapi masih lagi kita berada antara yang tertinggi di dunia daripada segi kebahayaan untuk memandu. Adakah solusi luar kotak diperlukan? Itu tepuk dada tanya selera. Kita harap kita dapat perbaiki ranking ini pada tahun depan. Dan lagi berita kemalangan selepas ini, tapi sebelum itu kita saksikan grafik ini.